Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaaba fadlik wansur 'alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini alhamdulillah kita dapat sama-sama hadir menunaikan solat secara berjemaah. Insya-Allah pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung pengajian kita melalui kitab Risalah Pedoman Semayang Berjemaah pada muka surat yang ke-16 edisi Jawi dan sunat bagi imam ya. Betul. Dan sunat bagi imam dan yang sembahyang seorang menanti mereka. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Dan sunat bagi imam dan yang sembahyang seorang menanti mereka yang masuk pada tempat sembahyang, yang berkehendak mengikut dengan dia imam pada rukuk yang akhir dan tasyahud yang akhir, kerana Allah Subhanahu wa taala dengan tiada panjang menanti dan tiada dibeza antara segala yang masuk, supaya dapat rakaat baginya orang tadi pada yang pertama dan dapat berjemaah pada yang kedua. Jadi disebutkan oleh pengarang di sini, di antara perkara-perkara ataupun adab-adab kita semasa menunaikan solat ya. Sebelum ni kita dah bincangkan berkaitan tentang bagaimana seseorang itu dapat fadilat takbir ihram yang pertama ya. Jadi pada malam ni sambungan daripada itu disebutkan oleh pengarang, dan sunat bagi imam. Hukum sunat ya. Sunat di sini dengan maksud bahawa dia anjurkan bagi imam. Ini bagi imam lah, siapa-siapa yang jadi imam ataupun yang sembahyang seorang. Sembahyang seorang menanti mereka yang masuk pada tempat sembahyang. Maknanya dia rasakan ataupun dia ada tanda-tanda yang mana orang tu dia nak masuk sembahyang, dan dirasakan ataupun dijangkakan bahawa orang itu ingin melantik dia menjadi imam, nak sembahyang berjemaah dengan dia lah. Ini bagi orang yang sembahyang seorang. Adapun kalau yang jadi imam ni memanglah tentulah orang tu datang nak berjemaah. Jadi kalau imam senang mengimami satu jemaah, dia merasakan bahawa ada orang lain nak masuk berjemaah ya. Dan begitu juga kalau seseorang yang sembahyang seorang, yang mana dia rasakan bahawa orang tu akan melantik dia menjadi imam, sembahyang berjemaah dengan dia, padahal dia sembahyang seorang ya. Maka ketika itu sunatnya dia menanti mereka yang masuk pada tempat sembahyang. Maknanya kalau orang datang tu, selalunya orang datang di surau ke ataupun di tempat-tempat berjemaah ni, memang kita tahulah dia orang ni datang untuk sembahyang berjemaah. Jadi kalau kita sembahyang seorang tu, besar kemungkinan kita lah yang akan dilantik. Kalau orang tu tahulah kalau orang tu datang memang nak berjemaah, nampak kita sembahyang seorang, jadi ada juga geng dia untuk dia lantik menjadi imam dia sembahyang berjemaah. Jadi ketika itu kalau kita rasakan bahawa ada orang yang akan ikut kita untuk masuk berjemaah dengan kita, sama ada kita ni menjadi imam ataupun kita sembahyang seorang-seorang.
maka sunat ketika itu kita menanti mereka itu supaya dapat masuk sembahyang, jangan kita join dengan kita jemaah. Menanti mereka yang masuk pada tempat sembahyang. Yang mana orang tu adalah orang yang berkehendak mengikut dengan dia imam ataupun dengan orang yang sembahyang seorang-seorang tadi. Ya. Nah, jadi orang yang datang tu tak kisahlah seorang ke dua orang ke. Jadi ada kemungkinan dia nak join sembahyang dengan imam tu. Jadi kita pula kebetulan jadi imam. Ataupun dia nak datang 2-3 orang ataupun seorang pun, ada kemungkinan dia akan nanti kita menjadi imam, sembahyang join dengan kita, sembahyang berjemaah. Kalau dia sembahyang seorang-seorang, dia akan dapat sembahyang seorang-seorang je. Ya. Tak dapat pahala berjemaah. Jadi besar kemungkinan dia akan datang dan dia akan nanti kita menjadi imam. Maka ketika itu kita rasakan bahawa dia akan masuk join dengan kita sembahyang berjemaah, maka sunat ketika itu kita menanti. Menanti dia. Jadi menanti ni di mana? Ada tempat dia, bukannya semua tempat. Iaitu menanti pada rukuk yang akhir. Pada rukuk. Pada ketika rukuk. Sama ada rukuk yang akhir ni supaya dia dapat satu rakaat. Sebabnya bila seseorang itu dia dapat rukuk bersama dengan imam, makmum dia dapat rukuk, makmum yang lewat yang mana dia ni masbuk, dia dapat rukuk bersama dengan imam dan dapat takbiratul ihram, dapat tamadninah bersama dengan imam ketika imam sedang rukuk, maka dia dapat rakaat. Itu kaedah dia yang kita telah bincangkan dahulu. Jadi ketika itu kalau kita tengah rukuk, rukuk yang akhir, terutamanya sebabnya bila dah rukuk yang akhir lah, yang ni last sekali untuk dapatkan satu rakaat bersama dengan imam, ya. Dan tasyahud yang akhir, ini tasyahud yang akhir ni, ini pun last call lah, last sekali chance dia ataupun peluang dia untuk dapat bersama dengan kita berjemaah. Bila habis kita tahiyat akhir tu, kalau kita dah bagi salam tu habislah, tak dapatlah nak berjemaah. Jadi yang peluang yang pertama tadi ketika rukuk yang akhir tu, itu paling last untuk dapat satu rakaat, paling kurang. Lebih-lebih lagi ya, kalaulah sembahyang tu adalah sembahyang yang Jumaat. Sembahyang Jumaat ni adalah sembahyang yang mana paling tidak pun kita mesti dapat satu rakaat bersama dengan imam. Paling tidak, paling kurang ketika imam sedang rukuk rakaat yang kedua, baru dapat kita sembahyang Jumaat. Tapi kalau lebih daripada kadar tu, contohnya imam sedang i'tidal, ataupun imam sedang sujud, rakaat yang kedua, ataupun sedang duduk antara dua sujud, ataupun sujud yang terakhir, ataupun ketika duduk tahiyat akhir sekalipun, maka ketika itu memang dah tidak ada peluang lagi untuk mendapat satu rakaat bersama dengan imam, sehingga dia melayakkan menjadikan solat itu sebagai solat Jumaat. Cuma kalau tak dapat juga, maka kita itu dia sembahyang juga niat sebagai sembahyang Jumaat, tetapi dia kena selesaikan sembahyang tu sebagai sembahyang Zuhur. Niat sembahyang Jumaat tetapi habis dia sembahyang Zuhur. Ya? Itu kita dah bincangkan dahulu dah. Tapi bila mana ya, peluang dia ni, ada lagi peluang untuk dapat satu rakaat, paling kurang dia dapat rukuk, tamadninah bersama dengan imam, ataupun paling tidak pun nak dapatkan berjemaah, sembahyang berjemaah, paling tidak dia dapat tasyahud yang akhir. Maka ketika itu kalau kita jadi imam ataupun kita sembahyang seorang-seorang, dan memang disangkakan ataupun dijangkakan bahawa orang tu akan nanti kita jadi imam, ya, maka ketika itu sunat untuk kita nanti dia, tunggu dia, supaya apa? Supaya nanti dia dapatlah berjemaah dengan kita, sama ada dapat satu rakaat dengan dapatnya rukuk kita yang terakhir itu, ataupun dapat dia sembahyang berjemaah dengan kita, dengan dapat bersama-sama dengan kita ketika mana kita sedang tasyahud akhir. Ya. Jadi ini antara syaratnya juga. Selain daripada itu, ya, kita menanti itu pula kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, bukan kerana benda lain.
Sebab itulah kalau tengok dalam Hasyiah I'anat Talibin disebut ada 9 syarat. Yang mana syarat inilah yang menjadikan sunat untuk kita menanti ataupun menunggu orang yang datang kemudian supaya dapat berjemaah dengan kita. Ada 9 syarat. Ya. Itu antaranya kena iaitu yang pertama sekali syarat dia mestilah kita menunggu tu, sunat yang kita menunggu tu ketika dalam rukun, rukuk ataupun ketika tasyahud akhir. Itu syarat yang pertama, sunat. Yang kedua pula, ketika itu ya kita tidak khawatir waktu akan habis. Mungkin kita sembahyang pada akhir-akhir waktu, kalau kita tunggu juga nanti takut habis waktu pula. Padahal kita nak kejar sembahyang dalam waktu. Maka kalau saya katalah sekiranya dah akhir-akhir waktu, kalau kita jangkakan, kalau kita tunggu juga orang tu datang masuk dengan sembahyang dengan kita, nanti akan habis waktu. Maka ketika itu tidak lagi sunat untuk kita tunggu dia. Tapi kalau masih lagi luas waktu ataupun masih lagi panjang waktu, masih lagi awal waktu kan, maka ketika itu sunat juga untuk kita tunggu dia. Kemudian yang ketiga, syarat dia juga mestilah orang yang masuk itu dia masuk dekat dalam tempat sembahyang. Bukannya dia di luar. Memang betul-betul orang tu memang masuk tu nak sembahyang. Bukan hanya dia berlega-lega di luar, duduk di luar. Memang tidak ada tujuan lah untuk sembahyang. Jadi buat apa kita nak tunggu dia? Kemudian yang keempat, mestilah kita tunggu tu lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Ini ada disebutkan di sini. Kalau ikutkan dalam kitab ni ada 4 sahaja yang disebutkan. Ya. Kemudian yang kelima antaranya, syaratnya janganlah sampai kita lama sangat tunggu. Jangan sampai kita terlalu lama sangat tunggu orang tu nak masuk. Padahal orang tu baru nak pergi tandeh. Baru nak masuk tandeh, baru nak apa? Nak istinja, baru nak buang air. Ambil lagi lah. Kan? Jadi jangan terlalu lama pun kita menunggu tu. Kemudian yang keenam pula, jangan sampai kita ni membezakan orang-orang yang masuk tu. Contohnya kita tahu yang datang tu pengurusi JKK contohnya, kita tunggu. Tapi kalau orang-orang yang kita tak suka, kita tak tunggu. Tak boleh juga. Dia kena sama kata. Siapa-siapa pun yang akan masuk join dengan jemaah kita, kita jangkakan dia akan berjemaah dengan kita, kita sama-sama tunggu. Jangan kita nak pilih kasih. Itu tak boleh. Itu pun ada diambil kira oleh ulama kita. Kemudian yang ketujuh pula, mestilah kita yakini ataupun kita zon ataupun kita sangkakan, berat pada sangkaan kita ataupun berat pada kepercayaan kita bahawa orang tu akan ikut kita berjemaah. Sama ada kita jadi imam ataupun kita seorang-seorang tadi. Tapi kalau kita jangkakan ataupun kita yakin memang dia tak akan ikut kita, sebab mungkin dia ni orang yang musafir, nak sembahyang qasar, padahal kita sembahyang tamam. Jadi besar kemungkinan dia tidak akan ikut kita untuk berjemaah. Sebabnya orang-orang yang sembahyang qasar, dia tidak boleh berimamkan orang-orang yang sembahyang tamam. Kalau dia berimamkan juga, maka ketika itu dia kena sembahyang tamam, dia tak boleh nak buat qasar. Jadi itu antaranya. Kemudian yang ke-8 pula, dia mestilah yakin ataupun zon bahawa orang-orang itu akan mendapat rakaat, akan mendapat rakaat dengan rukuk yang kita tunggu ketika mana rukuk itu. Maknanya kalau kita jangkakan bahawa kalau kita rukuk lama-lama nanti dia lama pula, dia baru nak masuk tandeh dan sebagainya, jadi ketika itu tak sunat juga kita nak tunggu. Itu di antara syarat-syarat sunatnya kita menunggu orang-orang yang baru nak masuk
yang kita jangkakan, kita anggarkan bahawa dia akan ikut kita berjemaah, sama ada kita sedang menjadi imam ataupun kita sedang sembahyang seorang-seorang. Jadi kalau sekiranya syarat-syarat tersebut tidak sempurna, maka kita itu jadi makruh pula. Makruh pula untuk kita tunggu dia. Ini seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah. Dia kata kalau sekiranya syarat-syarat tu mungkin ada sesuatu syarat yang tidak dipenuhi, syarat yang tadilah yang saya sebutkan tadi, maka kita itu makruh kita menunggu orang-orang yang datang untuk solat berjemaah sama dengan kita. Jadi disebutkan oleh pengarang di sini pada rukuk yang akhir dan tasyahud yang akhir kerana Allah Ta'ala. Kita menunggu tu kerana Allah Ta'ala. Sebab apa? Kita nak membantu. Ini pun di antara salah satu daripada ta'awun. Seperti mana firman Allah SWT, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu dalam perkara-perkara yang kebaikan dan perkara-perkara takwa. Jadi inilah di antara anjuran dia, termasuk dalam umumnya suruhan Allah SWT supaya kita bertolong-tolong dalam melakukan ibadat. Kita bantu saudara kita supaya dia pun dapat fadilat berjemaah dengan kita tunggu dia. Itu pun ada syarat-syarat seperti mana yang telah kita sebutkan tadi. Bukan saja-saja kita tunggu tak. Ada syarat-syaratnya yang telah kita sebutkan tadi. Maka ketika itu niat kita adalah kerana Allah Ta'ala dengan tiada panjang menanti. Maknanya jangan terlalu panjang kita menanti orang tu. Dia baru nak keluar kereta. Lepas tu kan dia nak pergi tandih pula, nak pergi ambil semayang lama. Jadi kalau dah panjang macam tu, tak perlu lagi kita tunggu. Tapi kalau dia dah tengah ambil semayang, dah hampir nak masuk kan, jadi kebetulan kita pula tengah rukuk, jadi ada kemungkinan lah sempat lagi dia untuk rukuk bersama kita, ataupun dia dah masuk pintu, kita kemudian kita rukuk. Jadi kita lamakan sedikit rukuk supaya nanti dia dapat rukuk sama dengan kita, ataupun tasyahud akhir bersama dengan kita. Dapatlah dia satu rakaat kalau dapat rukuk, ataupun dapat sembahyang berjemaah kalau dia sempat dengan kita untuk ketika mana kita sedang tasyahud akhir. Dan tiada dibeza antara segala yang masuk. Ini tadi saya sebutkan tadi, jangan kita beza-bezakan, jangan kita pilih kasih, sama je. Orang tu orang yang ada pangkat ke tak ada pangkat, sama juga kita punya layanan, tidak ada beza pun. Jadi sebab itulah kalau misalnya katalah syarat-syarat ni kita tak penuhi, maka hukumnya makruh kita menunggu, seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah. Dalam kitab Tuhfah dia, Tuhfatul Muhtaj. Supaya dapat rakaat baginya pada yang pertama. Maknanya yang pertama tadi adalah rukuk yang akhir. Jadi kita tunggu dia pada rukuk yang akhir supaya nanti bila dia dapat rukuk dengan kita, dia dapat rakaat. Ini yang disebut tadi. Supaya dapat rakaat baginya, bagi orang yang masuk tadi, yang baru masuk tadi, pada yang pertama. Pada pertama tadi adalah rukuk yang akhir. Dan dapat berjemaah pada yang kedua. Dan orang yang masuk tu dapat berjemaah. Kan kita dah bincangkan dahulu. Sekurang-kurang dapat jemaah, dapat kita sembahyang berjemaah dengan seseorang itu, sekurang-kurangnya kita sempat angkat takbir sebelum imam bagi salam. Kan? Kita dah bicarakan dahulu. Sama ada khilafnya di antara Syekh Ramli dan Syekh Ibn Hajar. Sama ada belum selesai, belum sempat lagi. Kalau ikutkan dalam perbincangan kita yang dahulu disebutkan kita masih ada lagi peluang untuk mendapat fadilat berjemaah selagi mana kalau ikutkan pandangan Syekh Ramli, dia kata
selagi mana imam belum mula memberi salam yang pertama. Belum mula memberi salam yang pertama. Tapi kalau ikut pendapat Syekh Ibn Hajar, dia kata sebelum imam habis bagi salam yang pertama. Kan ada beza kan? Kalau ikut pandangan Syekh Ramli, dia kata selagi mana imam belum mula as-salam tu, belum as-salam, belum mula lagi nak sebut salam tu, kita masih lagi ada peluang. Kalau kita angkat takbir, walaupun kita belum duduk, kita angkat takbir Allahu Akbar, baru Assalamualaikum, dapat lagi kita peluang berjemaah, dapat lagi pada nak berjemaah. Tapi kalau bila mana imam dah assalam, belum alaikum lagi, baru assalam dulu, baru dah mulalah nak sebut assalam tu, nak bagi salam, kita angkat takbir Allahu Akbar. Maka kalau ikut pandangan Syekh Ramli, dah luput dah tak ada peluang lagi, tak ada chance lagi untuk kita dapat pada nak berjemaah, dapat sembahyang berjemaah. Tapi kalau ikut pandangan Syekh Ibn Hajar, masih ada lagi peluang lagi, selagi mana belum alaikum lagi, imam belum assalamualaikum, belum kum lagi, selagi tu kalau kita baru angkat takbir Allahu Akbar, baru alaikum imam, ada lagi peluang kita mendapat pahala berjemaah walaupun kita belum duduk lagi. Kita hitung. Itu kita dah bincangkan dahulu ya. Jadi pandangan ni kedua-duanya adalah pandangan yang mutamad dalam mazhab Syafi'i kita. Bila sebut Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli ni, itu pandangan yang mutamad ya. Jadi kalau kita orang-orang yang tak mampu untuk menterjih, maka ketika itu kita boleh taklid ataupun kita boleh pilih mana-mana yang kita kendaki. Sebabnya kedua-kedua pandangan ini adalah pandangan yang mutamad, iaitu pandangan Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Itu dia punya asas dia. Jadi ini perkara sunat yang pertama. Kemudian demikian lagi sunat menanti imam di dalam sujud yang kedua, supaya menghubung oleh orang muafiq yang ketinggalan dengan imamnya kerana menyempurnakan Fatihahnya. Ini pula berkaitan tentang imam, yang mana ketika itu ada di antara makmum-makmum dia jenis yang muafiq. Dia muafiq. Muafiq ni maknanya orang-orang ataupun makmum-makmum yang mana dia ni dapat satu tempoh waktu yang membolehkan dia membaca surah Al-Fatihah ketika imam sedang qiyam. Itu nama dia muafiq. Lawan dia adalah masbuk. Lawan masbuk ni adalah orang-orang yang tak dapat satu tempoh masa yang sempat untuk dia baca Fatihah ketika mana imam sedang qiyam. Anggaran dia lebih kurang dalam 20 saat. Anggaran lah. Lebih kurang anggaran lah. Jadi 20 saat tu ikut perkiraan salah seorang daripada ulama di Fatani, dia kata anggaran tu lebih kurang dalam 20 saat, mengambil kira bacaan yang paling yang pertengahan, tak terlampau laju, tidak terlampau lambat. Fatihah yang begitu. Jadi kalau misal katalah kita dapat tempoh anggaran ketika imam sedang qiyam tu lebih kurang dalam 20 saat, maka kita termasuk dalam kategori orang-orang yang muwafiq. Itu dia. Kalau misal kata kurang daripada tempoh tersebut, maka kita termasuk dalam kategori orang-orang yang masbuk. Jadi orang yang masbuk ni, dia tak wajib nak habiskan bacaan surah Al-Fatihah. Bahkan kalau dia tak sempat nak habiskan bacaan Al-Fatihah, imam rukuk, dia terus rukuk, supaya nanti dia dapat rukuk bersama dengan imam dan tamakninah bersama dengan imam, dan dia dapat rakaat.
Sebaliknya, kalau misal kata dia ni adalah orang yang masbuk, dan yang mana dia ni tak wajib untuk habiskan Fatihah, tapi dia habiskan juga sehingga tak sempat dia rukuk bersama dengan imam, tumakninah, rukuk bersama dengan imam, maka ketika itu nanti dia tidak akan mendapat rakaat. Jadi bila dia tak dapat rakaat, nanti dia kena tambah rakaat lah. Jadi 20 saat tu anggarannya itu adalah menurut Syekh Qari Zakaria bin Abbas Buk Palas Al-Fatani. Ini salah seorang daripada tuan guru di Fatani. Dan tuan guru Haji Husin bin Muhammad Abid Al-Fatani. Ini dua orang lah tok guru di Fatani yang dia telah buat anggaran. Jadi kadar tempoh bacaan surah Fatihah yang pertengahan, yang tidak terlampau laju dan tidak terlampau lambat, adalah anggaran lebih kurang dalam 20 saat. Ya, itu anggaran lah, anggaran. Jadi bila mana seseorang itu dalam keadaan dia ni muafiq, yang mana dia dapat tempoh yang lebih kurang, anggaran lebih kurang dalam 20 saat tadi bersama dengan imam, maka ketika itu kalau dia tak sempat juga baca, sebab apa? Sebab mungkin dia sibukkan diri dia dengan membaca doa iftitah, ataupun dia sibukkan diri dia dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dahulu. Contoh kan? Baca ta'awuz. Ataupun dia baca terlampau lambat. Maka ketika itu dia diberikan keringanan untuk terkemudian lewat lambat daripada imam 3 rukun yang panjang. Jadi sebab itulah disebutkan di sini, ada kaitannya. Bila dia sebut di sini, demikian lagi sunat menanti imam. Maknanya imam tu yang sunat menunggu. Imam tu sunat menunggu. Yang menanti itu adalah imam, bukan makmum. Imam tu sunat menanti di dalam sujud yang kedua. Ini dalam sujud yang kedua, dia tunggu lama sikit lah. Supaya apa? Supaya nanti kalau dia wongkar, dia bangun, masih lagi makmum yang muafiq tadi tak sempat nak baca takbihkan Fatihah. Bila dia bangun ya, kalau misal katalah makmum tadi tak mufarakah, maka batal sembahyang dia. Sebab dia dah ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang. Ya. Maka ketika itu nak menyelamatkan dia, maka ketika itu imam kena pandai juga. Ini seni ni, seni hukum nama dia. Ya. Imam pun kena cerdik juga. Dia kena sunat menanti dalam ketika mana sujud yang kedua. Ya. Sujud yang kedua supaya menghubung oleh orang muafiq. Menghubung ni maknanya dia dapat ikutlah. Makmum-makmum yang muafiq tadi dia dapat turuti ataupun dia dapat ikuti yang ketinggalan dengan imamnya. Ya. Apa yang dia ketinggalan tadi? Jadi kalau dia tadi orang yang muafiq ataupun makmum yang muafiq tadi, dia tidak boleh ketinggalan daripada imam 3 rukun yang panjang. Apa dia rukun yang panjang? Yang itu yang pertama sekali rukuk. I'tidal tak masuk. Sebabnya i'tidal adalah rukun yang pendek. Kemudian sujud yang pertama. Tu 2 rukun. Duduk antara 2 sujud tak termasuk. Sebabnya dia termasuk dalam kategori rukun yang pendek. Kemudian sujud yang kedua. Bila imam bongkar daripada sujud yang kedua, masih lagi berdiri baca Fatihah, maka kalau dia tak niat mufarakah, habislah. Jadi batal. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita, menurut pandangan yang mutamad,
Dua rukun dalam semayang ni adalah rukun yang pendek, iaitu yang pertama yang pertama i'tidal, yang kedua duduk antara dua sujud. Jadi dua rukun ni adalah rukun yang pendek. Rukun pendek maknanya dari sini dalam masalah ni dia tidak diambil kira lah ketinggalan tiga rukun tadi. Ya, ini mengikut pendapat yang mutamat. Hal ini berbeza dengan pandangan beberapa orang ulama yang mengira bahawa i'tidal dan duduk antara dua sujud ni termasuk dalam rukun yang panjang juga. Seperti mana yang disebutkan dalam kitab kitab apa nama dia? Qaulul Tam, karangan Ibnul Imad. Ini pun antara kitab-kitab yang biasalah beberapa masjid dibaca, dikuliahkan, pokok kuliah. Baguslah kitab tu, bagus tentang sembahyang berjemaah. Cuma ada di antara pandangan-pandangan yang dalam tu yang tidak selari dengan pandangan yang mutamat, yang perlu diterangkan kepada jemaah supaya nanti tidak timbul percanggahan lah. Yang kita ajar kitab ni kata lain, dalam kitab tu kata lain, nanti akan menjadi bercanggah. Jadi kita nak tahu mana yang satu yang mutamat. Mutamat ni penting. Sebab tu di antara kata ulama di antara salah satu perkara yang penting di sisi orang-orang yang faqih. Orang faqih ni maknanya orang-orang yang memang inilah yang alim dalam ilmu fiqh. Maka di antara perkara-perkara yang penting yang perlu diketahui adalah tentang qaul-qaul ataupun tentang pandangan-pandangan yang mutamat di sisi ulama berbanding dengan pandangan-pandangan yang tidak mutamat. Kena tahu. Supaya nanti kalau timbul persoalan tentang percanggahan tentang beberapa pandangan, nanti kita tahu mana satu yang mutamat. Yang ni kata ni, yang ni kata ni. Jadi kalau timbul persenggahan tu kita tahu mana satu mutamat. Itu pentingnya orang yang faqih. Dia kena ketahui benda tu. Jadi sebab itulah berkaitan tentang perkara ini, menurut pandangan yang mutamat dalam mazhab Syafi'i kita, dua rukun yang pendek, iaitu yang pertama sekali adalah i'tidal dan yang kedua adalah duduk antara dua sujud. Jadi sebab itulah kalau kita jadi imam, sunat kita tunggu, kita menanti dalam sujud yang kedua. Kalaulah ada di antara makmum itu dia ni adalah orang yang muafiq. Muafiq ni memang dia ni daripada awal tadi memang dah ikut kita kan. Muafiq dan tempoh tu lama. Lebih daripada kadar anggaran 20 saat. Tapi dia tak habis lagi baca Fatihah. Ya. Kalau ikutkan jangkaan memang boleh habis baca, tapi mungkin dia ada benda-benda yang disibukkan. Dia baca iftitah dulu ke, ataupun dia baca auzubillah dulu ke, dan sebagainya, ataupun dia mungkin terlupa. Terlupa ni mungkin tengah-tengah baca Fatihah tu dia lekor, tiba-tiba tengok-tengok imam dah rukuk. Ada juga orang macam tu, kan? Macam-macam fikir lah. Jadi ketika itu sepatutnya dia boleh habis baca Fatihah dalam anggaran lebih kurang dalam 20 saat. Padahal imam ketika itu lebih lagi daripada 20 saat, dan dia memang ada berdiri bersama imam lebih daripada kadar 20 saat. Tapi tak habis juga, masih lagi berdiri menghabiskan Fatihah. Maka ketika itu kita tahu ada dari antara makmum yang sebegitu, maka kita jangkakan bahawa dia ni adalah orang yang muafiq. Ya, sebab orang muafiq ni takrifan dia adalah orang-orang yang dapat satu tempoh waktu yang memadai, yang mencukupi untuk dia membaca surah Fatihah dengan kadar yang pertengahan, tidak terlampau laju, tidak terlampau perlahan ketika mana imam sedang qiyam. Anggarannya lebih kurang dalam 20 saat. Maka ketika itu dia dinamakan sebagai orang yang muafiq. Maka orang-orang muafiq ni
kita sunat, kalau kita jadi imam, sunat kita bantu dia dengan kita tunggu dia pada sujud yang kedua, supaya nanti selesai dia baca Fatihah, ya, dapat dia qajar kita, tak ketinggalan 3 rukun yang panjang. Bila mana kita tak tunggu dia, kemungkinan besar nanti kalau kita bangun daripada sujud kedua, dia masih lagi berdiri, dia tak niat mufarakah, nanti dia akan jadi sembahyang dia batal lah. Supaya menghubung, maknanya dia menuruti ataupun dia ikut, dapat follow ataupun dia dapat turuti oleh orang yang muafiq tadi, makmum yang muafiq tadi, yang ketinggalan dengan imamnya muafiq orang tadi kerana menyempurnakan Fatihahnya. Ini kalau orang-orang yang muafiq ada keuzuran lah. Yang keuzuran tu kita akan bincang nanti, ada dia punya pencaraannya pada ujung-ujung nanti. Berkaitan tentang masbuk dan muafiq. Dalam kitab ni ada sebut. Panjang lebar tentang masbuk dan muafiq. Dan selain daripada itu dia kata, dan sunat bagi imam meringankan sembahyang serta menyempurnakan Fatihah, meringankan sembahyang serta memperbuat segala sunat ab'ad dan sunat-sunat hay'ah. Maksudnya jangan simpan atas sekurang-kurang dan jangan mengambil akan terlebih akmal, melainkan jika redha dengan memanjangnya imam oleh makmum yang mahsur dengan berlafaz ataupun diam, serta mengetahui imam dengan redha mereka itu di sisi Muhammad Ramli dan sisi Syekh Ibn Hajar tak dapat tiada daripada berlafaz, tiada memada dengan diam. Okey, yang ni berkaitan tentang imam ni, dia kalau dia sembahyang, sunatnya dia jangan terlalu panjangkan sembahyang. Kalau kita sembahyang seorang-seorang tak ada masalah, kita boleh panjang, baca tasbih seboleh kali pun boleh. Ya. Baca 9 kali pun boleh. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi 9 kali, subhana rabbiyal azimi 7 kali, subhana rabbiyal azimi seboleh kali, itu tak ada masalah. Sebab kita sembahyang seorang-seorang. Tapi kalau kita jadi imam, jangan buat macam tu. Jangan buat perangai macam tu. Sebabnya ada orang yang mungkin dia nak copet, ada urusan. Mungkin dalam belakang kita tu ada orang-orang yang mungkin, ya, yang ada hajat-hajatnya tertentu, nak perlu kerja waktu dan sebagainya. Mungkin dalam belakang kita tu ada orang yang uzur. Mungkin di belakang kita tu ada orang-orang yang kanak-kanak kecil, ada anak, orang tua dan sebagainya. Jadi pelbagai dia punya lapisan orang yang duduk belakang kita itu. Sebab itu Rasulullah SAW dia berpesan, dalam hadis dia berkaitan tentang bagaimana etikanya kita menjadi imam ini, jangan kita terlalu panjang sangat. Sebab itulah Rasulullah SAW suruh kita supaya ringkaskan. Ringkas ni dengan maksud bahawa jangan sampai kita tinggalkan langsung sunat-sunat ab'ad dan sunat-sunat hay'ah. Kalau buat juga perkara sunat tu, itu yang dinamakan sebagai ringkas, yang Rasulullah SAW suruh kita ringkas tu. Ya. Sebab tu dalam perkara ini, ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, supaya kita ni meringkaskan solat dengan maksud bahawa jangan sampai kita meringkaskan solat itu sehingga kita meninggalkan sunat-sunat yang sepatutnya kita laksanakan. Antaranya adalah sunat-sunat ab'ad. Jangan sampai kita nak ringkas sangat sampai tak buat langsung sunat ab'ad. Dan kita dituntut untuk meringkaskan sembahyang sampai tak buat langsung sunat-sunat hay'ah yang dimaksudkan. Jangan sampai macam tu. Sebab tu disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif." Kata Rasulullah SAW,
apabila salah seorang daripada kamu mengimami akan manusia, akan makmum, satu kelompok makmum, falyukhaffif, maka hendaklah engkau ringkaskan sembahyang itu. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kenapa kata Rasulullah SAW? Fa inna fihim as-saghira wal kabira wad dha'ifa. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di antara kamu itu, di antara mereka ini, ada di kalangan mereka ini yang orang yang kecil, kanak-kanak kecil. Sebagai contoh, kanak-kanak yang baru nak sembahyang, yang baru nak belajar sembahyang, yang dah memayis ni kan. Begitu juga ada di antara mereka ni yang tua, ada yang di antara mereka ni yang sakit, yang lemah, dan wazal hajati, dan juga ada di antara mereka ni, ada di kalangan makmum-makmum yang ada keperluan hajat-hajat yang mungkin dia nak cepat. Ya. Maka ketika itu, ya, Rasulullah SAW suruh kita falyukhaffif, suruh kita ringkaskan. Tapi ringkaskan di sini jangan sampai kita meninggalkan sunat-sunat hai'ah dan sunat-sunat ab'ad. Ya. Sebab itulah sunatnya kita ringkaskan sembahyang tanpa meninggalkan, bagi imam, sunat kita meringkaskan sembahyang tanpa meninggalkan sunat-sunat ab'ad dan sunat-sunat hai'ah. Ini yang disebutkan oleh pengarang. Dan sunat bagi imam meringankan sembahyang. Meringan ni jangan terlalu lama lah, jangan terlalu lama masuk di sini. Dan ringan ni, ringkaskan ni jangan sampai kita meninggalkan sunat ab'ad dan sunat hai'ah. Ya. Jadi kata sini sunat bagi imam meringankan sembahyang serta memperbuat segala sunat ab'ad. Jadi sunat ab'ad kena buat juga, walaupun kita nak ringkas, sunat ab'ad kena buat. Ya? Dan juga sunat-sunat hai'ah. Perkara-perkara sunat hai'ah maksudnya sunat-sunat hai'ah yang dimaksudkan. Sunat-sunat hai'ah yang dimaksudkan. Sunat-sunat hai'ah maksudnya sunat-sunat maksudnya di sini ada dua maksud. Ya, satu sunat-sunat hai'ah yang termasuk yang dikategori sebagai maksudah. Sunat-sunat yang maksudah. Sunat-sunat hai'ah yang maksudah, yang dimaksudkan. Iaitu yang pertama antaranya adalah tasyahud awal. Jadi itu tasyahud awal ni termasuk dalam kategori sunat ab'ad. Kemudian kunut tu sunat ab'ad. Kemudian sunat-sunat hai'ah yang dimaksudkan ni juga termasuk dalam surah, bacaan surah. Jangan sampai kita nak ringkaskan, baca surah pun kita tinggalkan. Baca surah juga sunat juga. Kemudian antaranya adalah tasbih, tasbihat, tasbih. Tasbih ni maknanya subhanallahil azimi wa bihamdihi. Jangan kita sampai nak ringkaskan sampai kita tak baca langsung. Itu jangan macam tu. Sebabnya hukum ni makruh. Ya, makruh kita tinggalkan tanpa apa-apa keperluan. Jadi sunat yang maksudah ni seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah, dia kata perkara sunat yang mana dia termasuk dalam kategori yang mana kalau kita tinggalkan sunat untuk kita sujud sahwi ataupun sunat-sunat maksudah ni termasuk dalam kategori sesuatu sunat yang kuat dia punya khilaf di kalangan ulama. Yang mana sehingga ulama dalam mazhab Syafi'i kita hukumkan sunat juga sebab nak meraihkan mazhab yang mungkin kata wajib. Ya. Ataupun ianya adalah salah satu daripada perkara sunat yang mempunyai hadis yang khusus yang menceritakan, yang menganjurkan supaya kita buat sehingga mendapat fadilat yang besar. Itu antaranya lah membaca surah, tasbih dan sebagainya lah. Itu adalah di antara dia punya dalil-dalil ni. Jadi sebab itulah bila kita sebut sini sunat-sunat hai'ah, ataupun sunat-sunat maksudah. Dia ada sunat-sunat maksudah, ada istilah dalam fiqh nama dia sunat-sunat maksudah dalam sembahyang. Jadi sunat-sunat maksudah ni diumum lagi
Lebih umum daripada sunat abad. Sebabnya sunat abad termasuk juga dalam kategori sunat-sunat maksudah. Sunat abad termasuk dalam sunat maksudah. Juga perkara-perkara sunat yang ada khilaf di kalangan ulama, sehingga ada sebahagian ulama mewajibkan, tetapi dalam mazhab Syafi'i hukum sunat sebab nak meraihkan kata wajib tadi. Jadi itu juga termasuk dalam kategori sunat-sunat maksudah. Ataupun ada di antara hadis-hadis yang menceritakan tentang besarnya fadilat kita melakukan perkara sunat tersebut dalam sembahyang. Jadi itu pun adalah merupakan sunat-sunat maksudah. Jadi bila kita sebut tentang seseorang etika menjadi imam, jadi imam itu dia sunat untuk merengkaskan, meringankan sembahyang, dan jangan sampai dia meninggalkan sunat-sunat maksudah tadi. Iaitu antaranya adalah sunat abad. Ya, sunat-sunat hai'ah yang maksudah ni antaranya adalah bacaan surah, bacaan tasbih. Jangan sampai kita meninggalkan. Jadi dia kata jangan simpan. Jangan simpan ni jangan kita hadkan, ataupun kita jangan hanya buat. Jangan simpan ni dengan maksud bahawa jangan kita hadkan, kita terhadkan atas sekurang-kurangnya. Maknanya jangan sampai kita ni buat paling kurang. Paling kurang ni maknanya kalau kita baca tasbih tu paling kurang sekali. Janganlah sampai sekali pula kita baca. Dan jangan mengambil yang terlebih akmal. Jangan baca lebih banyak. Yang paling banyak sekali. Iaitu contohnya kalau dalam tasbih, Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, paling kurang sekali. Paling banyak seboleh kali. Jadi ketika itu kita baca yang pertengahan, iaitu yang paling akmal, yang paling pertengahan lah, yang paling sempurna dia adalah 3. Baca 3. Kalau kita jadi imam, jangan kita baca lebih daripada 3, makruh. Melainkan jika redha dengan memanjangnya imam itu oleh makmum. Maknanya makmum tu redha, imam tu memanjangkan sembahyang dengan baca lebih daripada 3 kali pada tasbih sebagai contoh. Baca surah panjang-panjang, baca surah Baqarah sebagai contoh kan. Makmum suka, makmum redha, tak ada masalah. Itu boleh. Sebab itulah kalau kita panjangkan juga, makmum tak redha, hukum ni makruh. Sebab tu jadi imam ni jangan kita perasan sendiri. Kita jadi imam ni siapa-siapalah, bukan kita nak ni, mana siapa-siapa jadi imam. Kita jadi imam kat keluarga kita, kalau jadi imam kat mana-mana lah, kita kena timbang gasong. Kita ada perasaan kita nak jaga orang belakang kita, makmum. Jangan kita syok sendiri. Itu penting. Terlebih akmal ni terlebih daripada akmal ni kalau ikutkan bahasa dia adalah terlebih sempurna. Terlebih sempurna ni paling banyak lah. Yang terlebih banyak seboleh kali. Tasbih ni paling banyak seboleh kali. Kalau kita baca seorang tak ada masalah lah, baca seboleh kali, 7 kali boleh, 9 kali boleh, seboleh kali boleh. Tapi kalau kita sembahyang jadi imam, jangan sampai seboleh kali. Yang belakang tu macam-macam lah kan. Ada orang tua, ada orang yang nak sakit, tak berapa nak elok pinggang dia, tak boleh nak sujud lama-lama, macam-macam lah. Jangan kita fikir kita ni sihat, kita boleh buat lajak sampai ni, sampai kita santak pula. Sebab tu kita kena timbang rasah. Terlebih akmal, mana terlebih daripada yang paling sempurna lah. Yang akmal ni maknanya, kalau yang akmal tu dia ada yang akal. Paling akal tu paling sikit sekali. Yang akmal tu adalah 3 kali. Terlebih daripada tu 3 kali. Terlebih akmal. Melainkan jika redha dengan memanjangnya imam oleh makmum. Makmum tu redha imam memanjangkan. Yang mana makmum tu adalah makmum yang mahsur. Mahsur ni yang boleh dikira, tak ramai lah. Yang
Kalau ramai tu, tu memang inilah. Memang payahlah kita nak tahu dia redha tak redha. Sebab kalau dah sampai 1000 ramai, tak payah kita nak hitung kan. Jadi macam-macam kepala dekat dalam tu. Jadi kita kena timbang rasa. Tapi kalau redha tu dalam golongan makmum yang tak ramai, macam kita ni kan. Saudara-saudara kita kan. Jadi boleh lagi dah kita consider untuk kita panjangkan jadi imam, panjangkan. Kalau makmum pun suka kita panjang. Iaitu suka makmum tu, redha makmum tu dengan lafaz, dengan berlafaz atau dengan diam. Ya. Ini dia berlafaz ataupun dia diam, yang mana dia tak komen apa-apa, dia redha, serta mengetahui imam dengan redha mereka itu yang jemaah tadi, makmum tadi, yang mahsur tadi, yang boleh dihitung tadi, di sisi Muhammad Ramli. Muhammad Ramli ni Syekh Ramli. Syekh Ramli ni ulama besarlah dalam mazhab Syafi'i kita, di kalangan ulama-ulama mutaakhirin, iaitu pengarang bagi kitab Nihayatul Muhtaj. Ini yang kita di antara pandangan-pandangan dia yang mutamat ni, Syekh Ramli, Muhammad Ramli. Ini bukan nama siapa-siapa, ini nama ulama mazhab Syafi'i lah. Ya. Kalau ikutkan pandangan Syekh Ramli, nak tahu dia redha tak redha ni, kena berlafaz ataupun makmum tu diam, cukup. Tandakan bahawa dia redha. Adapun di sisi Ibnu Hajar, dan di sisi Ibnu Hajar ni, Syekh Ibnu Hajar, iaitu pengarang bagi kitab Tuhfatul Muhtaj, tak dapat tidak daripada berlafaz tidak memada dengan diam. Maknanya kalau ikut pandangan Syekh Ibn Hajar ni, nak tahu makmum tu redha tak redha, kerana ada lafaz dia lah. Kalau dia tak ada lafaz, dia senyap je, tu belum tentu dia redha lagi. Ya, sebab itulah ikut pandangan Syekh Ibn Hajar, keredaan redhanya makmum tersebut mestilah diperolehi melalui lafaz daripada makmum yang boleh dihitung lah. Adapun mengikut pandangan Syekh Ramli, keredaan makmum tersebut boleh diperolehi melalui lafaz ataupun diam daripada makmum, serta imam mengetahui tentang keredaannya. Inilah antaranya. Ya. Jadi ini adalah antara etika-etika yang perlu kita ketahui berkaitan tentang adab kita menjadi imam. Sebab itu kalau kita jadi imam, bukan boleh kita main sembrono. Ya, dia ada etika-etika dia yang perlu kita raikan, supaya nanti tidak terjerumus kita kepada perkara-perkara yang dilarang. Sama ada larangan tu sampai kepada tahap larangan haram ataupun larangan makruh. Makruh tu pun larangan juga. Makruh ni adalah perkara-perkara yang disuruh oleh syarak untuk kita tinggalkan. Itu makruh. Ya, jangan nanti kita tahu apa? Tak semua orang tahu. Sepatutnya dia tahu, tapi tak semua orang tahu. Kalau dia belajar, dia tahulah. Dia dengan kuliah, dia pernah belajar dan sebagainya, dia tahulah. Tapi kalau dia tak pernah belajar, ya, tak tahulah. Sebab tu ilmu ni dia kena belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Hanya saja ilmu tu kita nak perolehi hanya dengan belajar. Nongok kat rumah ya, tengok TV, tak dapat ilmu. Boleh dapat ilmu daripada TV, tapi bukanlah ilmu yang seperti mana kita belajar ni. Ya. Jadi kalau dia bersalahan dengan perkara ni, perkara-perkara sunat ni, maka hukum ni makruh. Soal dia khusyuk ni tak adalah sampai kita ni tak mempedulikan orang lain.
kita mempedulikan orang lain tu tidaklah sampai menafikan khusyuk. Itu sebenarnya. Silap-silap orang yang macam tu yang tak khusyuk sebenarnya. Kita kira macam tu lah. Cuma mudah-mudahan betul-betul lah dia khusyuk sampai tak ingat langsung, itu dah fana dah tu. Kan? Cuma sekarang ni kita kena consider juga, kena ambil ni juga, ambil peduli juga dengan makmum kita. Sebabnya kita ni boleh jadi sekarang ni kita di hadapan, nanti satu masa kita di belakang juga. Boleh jadi kita hari ni di belakang, satu hari nanti kita ke depan. Ya. Jadi kita ni hidup ni dalam dunia ni sebagai roda lah, macam roda. Ya. Hari ni kita duduk di depan, besok mungkin kita di belakang pula. Kalau sebelum ni kita di belakang, satu hari nanti kita ke depan juga. Main jenazah esok depan ya dah. Kan? Tak pernah jadi imam. Memang tak pernah jadi imam, tak pernah ke depan menjadi imam. Besok dia pula kena semayangkan, duduk ke depan. Walaupun bukan sebagai imam. Kan? Jadi sebab tu kalau etika sebenarnya imam macam ni. Tapi kalau kita bersalahan dalam perkara tersebut, maka dia akan menjumus kepada makruh. Makruh ni satu perkara yang perlu kita elakkanlah. Sebabnya makruh ni adalah satu perkara yang disuruhkan oleh syarak supaya kita tinggalkan perkara tersebut. Itu makruh. Ya, jangan nanti kalau kita sebut alah makruh ya, bukannya haram. Itu kita memperlekehkanlah perkara yang dilarang. Sedangkan makruh tu adalah larangan, ataupun makruh tu adalah perkara yang disuruh oleh syarak untuk kita tinggalkan. Itu makruh. Sampaikan kalau kita tinggalkan makruh itu, niat kita untuk memenuhi titah perintah syarak untuk kita meninggalkannya, maka dapat pahala. Itu makruh. Jadi ini adalah antara etika-etika yang disebutkan dalam kitab kita ini, yang mungkin kadang-kadang ada setengah kita ni terlepas pandang. Sebab tu disebutkan dalam kitab ni. Sebabnya awal-awal dulu memang pengarang dia sebut. Pengarang dia sebut dulu, dia kata ramai orang yang semayang tetapi kadang-kadang dia mengabaikan tentang hukum hakam berjemaah, mengabaikan tentang adab-adab berjemaah, sehingga ada di antara mereka ni boleh jadi batal, boleh menjerumus pada perkara haram, makruh dan sebagainya. Jadi sebab tu ditulis buku ataupun karangan ini supaya nanti dapat orang Melayu kita faham. Sebabnya kitab ni walaupun kita jawi kitab nipih, tapi dia punya rujukan-rujukannya semua ambil daripada kitab-kitab mutabar dalam bahasa-bahasa Arab tu, yang kitab yang besar-besar tu. Ya. Cuma macam kita ni tak pandai kita nak baca kitab besar-besar ni, inilah kitab kita. Tapi rujukan dia memang ada. Ya, memang saya tengok satu-satu apa yang disebutkan oleh pengarang ni memang ada dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab Tuhfatul Tulab, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, dalam kitab Nihatul Muhtaj, dan sebagainya lah. Jadi ada dia punya rujukan, cuma dia tak sebutlah secara terang di sini. Tu ulama-ulama kita dulu dia mudahkan orang-orang awam macam kita ni yang tak pandai nak cakap Arab dan tak pandai tengok kitab Arab. Tu besarnya jasa ulama-ulama kita dahulu. Ya. Sembahyang maghrib dah sembahyang ke belum? Sembahyang maghrib belum lagi. Belum lagi. Azan maghrib dah masuk dah. Dia nak angkat takbir tu dia tersalah niat dia isyak lah. Okey. Sekarang ni kalau kita sembahyang yang diambil kira niat dalam hati. Kalau kita nak semayang dalam hati kita tu semayang maghrib, fardu maghrib, dia akan jadi semayang fardu maghrib. Kalau niat dalam hati kita tu nak semayang fardu isyak, dia akan jadi semayang fardu isyak.
Walaupun lafaz kita usolli fardu zuhri, tapi dalam hati kita saja aku sembahyang fardu isyak. Isyak. Dia ambil kira mati. Jadi Ustaz yang Allah niat itu dah bertukar. Kalau rumah memang Jadi dekat rumah tu dia bukan kira niat, tu azam. Ya. Niat ni dia bersekali dengan perbuatan. Itu niat daripada segi syarak. Ya, jadi kalau niat dia tu Allahu Akbar saja aku bersekali dengan perbuatan dia. Allahu Akbar tu adalah takbiratul ihram. Itu dalam pertama sekali dalam sembahyang. Jadi bersekali dengan tu kita kena niat, hadirkan niat saja aku sembahyang fardu zuhur. Imam, makmum, qasar dan sebagainya lah. Jadi kalau dia niat sembahyang isyak, jadi sembahyang maghrib dia belum lagi. Jadi dia kena sembahyang maghrib juga. Ataupun dia niat fardu isyak tapi belum masuk waktu isyak lagi. Jadi dia tidak akan sah sembahyang dia tu. Dia sembahyang, dia nak sembahyang maghrib. Tapi niat dia tu sembahyang isyak. Walhal belum masuk isyak lagi. Jadi sembahyang tu tak sah lah. Ya. Sebab tu kita sembahyang ni kena betul-betul kita tumpu. Jangan kita sambil lewa sampai kan kita meraban. Meraban lah tu. Kan? Meraban. Tahu meraban tak? Tak sah. Kalau misal kata dia nak sembahyang maghrib tapi niat dia tu sembahyang fardu isyak. Walhal isyak belum masuk lagi, tak sah lah sembahyang dia. lafaz itu dalam niat dalam maghrib tapi lafaz itu tersalah lafaz. Tu tak ada masalah. Okey, dia sembahyang dia lafaz dia sembahyang fardu isyak, usolli fardu isya'i. Tapi dalam niat dia tu sembahyang maghrib dan memang dia nak sembahyang maghrib, sahlah sembahyang maghrib. Dia ambil kira dah mati. Bukannya lafaz. Lafaz tu tujuan dia adalah untuk membantu memantapkan niat kita di dalam hati. Itu tujuan kita lafazkan niat. Kalau misal kata kita tak lafazkan niat, mampu untuk kita mantapkan dengan niat dalam hati je, tak ada masalah pun. Sebab tu ulama menghukumkan sunat untuk kita berniat. Tujuan dia untuk memantapkan niat kita di dalam hati. Sebab tu niat tu tak mesti dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu pun boleh kalau kita lafaz niat. Asalkan matlamat dia sampai, iaitu untuk membantu niat dalam hati. Itu lafaz. Ya? Tapi kalau kita ni roti dalam bahasa Arab, faham bahasa Arab lebih lagi daripada kita faham bahasa Melayu, jadi eloklah kita lafazkan tu dengan bahasa Arab. Sebab ibadat ni dia banyak dalam bahasa Arab. Quran pun diturunkan dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita lebih faham, lebih hadir lagi kita punya mantap niat kita ni dalam hati ni dengan bahasa Melayu, bahasa kita. Bahasa Arab tu kita tak berapa nak faham mana. Jadi kenapa kita nak lafazkan tu dengan bahasa Arab kalau kita tak faham bahasa Arab? Boleh je kita nak lafazkan dalam bahasa Melayu. Asalkan matlamat tu. Matlamat tu sampai. Iaitu matlamat dia kita melafazkan niat tu adalah untuk membantu niat dalam hati. Itu. Ya, Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna min ibadika ulama'il 'amilin al-mukhlisina lahud din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi jahi khatimil mursalin ya hayyu ya qayyum. يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.